Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan lihat Matematik tingkatan 1 KSSM bab 1 iaitu nombor nisbah. Di dalam bab 1 ini terdapat 5 subtopik iaitu integer, kemudian 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer ataupun saya memudahkan operasi integer. 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. 1.5 nombor nisbah. Sekarang kita lihat dahulu subtopik yang pertama iaitu integer. Di dalam subtopik yang pertama ini kita akan kenal pasti dahulu nombor positif dan nombor negatif. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor positif dan nombor negatif? Okey, kita lihat dekat sini. Nombor positif ialah nombor yang bernilai lebih besar daripada kosong. Manakala nombor negatif ialah nombor yang bernilai kurang daripada kosong. Okey, positif simbol dia ialah tambah, negatif simbol dia ialah tolak. Saya ulang lagi sekali, positif simbol tambah, negatif simbol dia tolak. Sekarang kita lihat yang seterusnya. Integer. Integer ialah nombor bulat. Apakah yang dimaksudkan nombor bulat? Okay, nombor bulat maksudnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ataupun termasuk dengan kosong, ataupun negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Okey, sekarang kita lihat lagi. Dia kata mempunyai tanda positif atau negatif termasuk sifar. Okey, sekarang dekat sini kita masa kita sekolah rendah dulu, kita pernah jumpa nombor yang macam ni. Contohlah 1.2. Okey, ini bukan nombor bulat. Ini ialah nombor perpuluhan. Okey, ada lagi kita jumpa lagi nombor yang macam ini. 3/4. Ini juga bukan integer. Ini ialah pecahan. Integer ialah nombor bulat sahaja. Contohnya 2. Macam tu. Dia ada satu nombor sahaja. Kalau ada per, ini ialah pecahan. Dia bukan integer. 1 point ada titik perpuluhan, ini ialah nombor perpuluhan. Dia bukan integer. Okey, sekarang dekat sini, kalau dekat sini kita tengok, ini ialah satu susunan nombor dekat sini. Okay, nombor di tengah ialah nombor sifar ataupun kosong. Sifar ialah bukan integer positif atau integer negatif. Dia bukan integer positif, dia juga bukan integer negatif. Dia ialah integer sahaja. Okey, sekarang di sebelah kanan kosong ini, nombor dia makin bertambah, makin besar. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, ini ialah nombor positif. Dia ada tanda positif ataupun tanpa tanda. Maksudnya kalau dia tulis 1, 2, 3, 4, dia tak ada tanda dekat depan ini. Ini maksudnya dia juga ialah nombor positif. Okey, sekarang kita lihat di sebelah kiri sifar ini, sebelah kiri nombor dia ialah nombor negatif. Integer negatif. Okey, kalau negatif dia mesti ada tanda tolak dekat depan ni. Okey, sekarang kita lihat dekat sini dia ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Di sebelah kiri ini, makin ke kiri nilai dia makin berkurang. Apa maksud dia? Okey, kita anggapkan bahawa negatif ni hutang. Jadi dekat sini saya hutang RM1 je. Ini saya hutang RM2, saya hutang RM3.
hutang RM4 dan seterusnya sehingga ke hutang RM7. Jadi kalau tengok dekat sini, negatif 7 ni, saya hutang RM7 ni, maksudnya saya tak cukup duit lah kan. Saya tak ada duit RM7. Jadi maksudnya dekat sini lagilah duit saya tak cukup, lagi tak ada. Sebab tu bila makin besar nilai negatif ni, dekat sini katakanlah negatif 24, maksudnya saya tak ada duit RM24, tak cukup duit RM24. Jadi nilai dia semakin berkurang. Okey, bacaan integer dekat sini kita tak boleh baca tolak 6, tak boleh. Kita kena baca negatif 6. Jadi dekat sini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sekarang kita lihat beberapa contoh. Contoh nombor nombor dekat sini, contoh nombor. Okey, nombor negatif. Dekat sini ada tanda negatif, 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 negatif. Sebab apa dia ialah nombor? Okey, dekat sini ialah ada titik, dia perpuluhan, dia nombor perpuluhan. Dekat sini ialah negatif 120 saja. Okey, ini nombor biasa. Yang ini ada 9/11. Ini pecahan. Ini ialah nombor pecahan. Ini nombor perpuluhan. Ini pecahan. Apa yang isi penting dekat sini ialah negatif. Negatif dia mesti ada tanda negatif dekat depan ni, tanda tolak dekat depan ni. Okey, sekarang kita lihat pula nombor positif. Nombor positif ini ialah nombor. Jadi dekat depan ini ada tak ada tanda. Tak ada tanda maksud dia nombor positif. 0.04. Ini ialah nombor perpuluhan positif. Ini pun sama. Dia ada simbol tambah. Bila ada simbol tambah bermaksud dia ialah nombor positif. Ini ialah nombor positif perpuluhan. Ini tak ada simbol tambah, tak ada simbol positif. Jadi dia ialah nombor positif pecahan. Yang ini pula nombor positif sebab dia tak ada simbol tambah dekat depan ni, maksudnya dia nombor positif. Yang ini pun sama, ini ialah pecahan yang positif sebab ada simbol tambah ataupun positif dekat depan ni. Sekarang kita lihat pula macam mana kita nak guna simbol positif ataupun simbol tambah ataupun simbol negatif ataupun simbol tolak pada kehidupan seharian kita. Okey, sebagai contoh, di sini ada kereta. Dia mula-mula dia berhenti dekat tengah sini. Ini kita namakan dia sebagai titik rujukan. Apabila dia bergerak ke kanan daripada titik rujukan tadi, bermakna dia adalah positif 500 meter. Dekat sini kita tulis positif 500 meter ialah nombor positif sebab dia ke kanan. Jika kereta ini ke kiri, kereta ini bergerak sejauh negatif 500 meter. Kat sini kita tengok negatif 500 meter ialah nombor negatif. Sebab apa? Sebab ada simbol negatif dekat depan ni. Okey. Kalau ke kiri dia negatif, ke kanan dia positif. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Dekat sini ada dua orang dekat sini. Okey, yang ini dia panas sangat dekat sini. Okey, kalau panas bermaksud suhu dia ialah positif 32.4 darjah Celsius. Positif 32.4 darjah Celsius ni tadi panas kan saya cakap. Okey, apabila keadaan panas dia ialah nombor positif. Sekarang dekat sini yang dia ni sejuk sangat. Apabila dia sejuk sangat, kita gunakan simbol negatif. Negatif 4.5 darjah Celsius. Negatif 4.5 darjah Celsius ini ialah nombor negatif. Okey, sekarang kita lihat yang seterusnya. Ada bukit.
Okey, dekat sini ada bukit, lepas tu ada laut. Jika dekat sini kalau ada keadaan bukit dan paras laut ini ialah kita punya kosong. Okey. Jadi jika atas bukit ni tadi daripada aras laut, bermaksud dia ke atas, simbol dia ialah positif 1025 meter. Simbol dia ialah positif. Bermaksud positif 1025 meter ini ialah nombor positif. Jika berada di bawah air, bawah paras laut ni, aras laut, contoh macam kapal selam lah bawah ni. Okey, kapal selam bawah ni dia duduk dekat bawah kan, dalam air. Dalam air, dekat bawah dalam air tu kita gunakan simbol negatif. Negatif 155 meter. Okey, jadi negatif 155 meter ini ialah nombor negatif. Okey. Jadi sekarang kita sudah kenal pasti nombor positif dan nombor negatif. Nombor adalah tergolong dalam semua nombor kat sini. Nombor perpuluhan, pecahan dan nombor biasa ini ialah nombor negatif. Sekarang kita nak pergi lihat pula integer. Apakah yang dimaksudkan dengan integer? Okay, integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif, termasuk sifar. Okay, kalau kita lihat pada garis nombor, ini kita ada anak panah ke kiri ke kanan ini nama dia ialah garis nombor. Dekat tengah sini kita ada nombor sifar. Sifar ini bukan integer positif ataupun negatif. Dia ialah integer sahaja. Okay, jadi dekat sini di sebelah kanan sifar ini tadi ada nombor 1, 2, 3, 4. Bermaksud dia ialah integer positif. Tengok pada nombor kat sini, dia nombor bulat sahaja. Dia tak ada nombor perpuluhan ataupun pecahan. Di sebelah kiri sifar ini tadi ialah integer negatif. Sebab apa? Kalau tengok sini dia ada simbol negatif. Tolak dekat depan nombor ini ialah simbol negatif. Perlu diingat kosong. Lepas tu dekat sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nombor dia makin besar tapi nilai dia makin kecil. Tetapi untuk yang ini 1, 2, 3, 4, nilai dia, nombor dia makin bertambah dan nilai juga bertambah. Okay, kalau kita lihat contoh yang seterusnya dekat sini, kita ada kosong, sifar, 10, 20, 30, 40. Ini ialah integer positif. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Okay, kita lihat yang ni. Dekat sini kita lihat disusun mengikut tertib menaik. Maksudnya dekat sini nombor ataupun integer paling kecil hingga ke integer paling besar. Okey, jadi dekat sini dia hutang kan? Dia hutang RM250. Dia tak cukup duit dekat sini. Hutang RM250. Yang ni dia hutang RM10 je. Yang ni dia hutang RM2 je. Yang ini dia tak hutang. Yang ni dia ada duit RM8. Yang ini dia ada duit RM170. Itu maksudnya dari nombor yang paling kecil, nilai integer yang paling kecil ke integer yang paling besar. Sekarang jom kita uji kefahaman kita tentang nombor positif dan negatif dan juga integer positif dan negatif. Lihat soalan yang pertama. Isi petak kosong yang berikut dengan tanda positif ataupun tambah bagi situasi yang mewakili nombor positif dan tanda negatif bagi nombor negatif.
Okay, soalan ini ialah soalan pada aras tipis 1. Okay, sekarang kita lihat soalan ini. Dia cakap lift ini naik ataupun lift going up. Kalau dia naik, kita kena guna simbol apa? Positif ke negatif? Kita kena guna simbol positif. Okay, soalan B. Harga minyak jatuh. Jatuh maksudnya turun lah. Kalau turun, jatuh, kita kena guna positif ke negatif? Kita kena guna negatif. Okay, suhu di kutub. Okay, kutub ni keadaan dia sejuk. Kalau sejuk, kita kena guna positif ke negatif? Kita kena guna negatif. Okay, sekarang kita lihat soalan yang seterusnya. Gariskan integer yang mungkin bagi situasi yang berikut. Akil naik ke rumahnya di tingkat 3 sebuah pangsapuri. Dia pergi naik ataupun goes up. Kalau naik, kita kena positif ke negatif? Kena positif. Soalan B. Seorang penyelam. Penyelam tu maksudnya masuk dalam air itulah. Menyelam 100 meter ke dalam laut. Kalau ke dalam laut, kita kena guna simbol positif ke negatif? Dia di bawah aras laut. Di bawah, di dalam air. Kalau di dalam air, negatif 100. Soalan C. Untuk membuat sebiji kek, Fatin kekurangan, tak cukup, short 2 kilogram tepung. Jadi dekat sini dia positif ke dia negatif? Dia tak cukup ni, tepung tak cukup. Kalau tak cukup, tak tu maksudnya negatif. Soalan D. Hasmin memandu keretanya ke arah timur sejauh 40 meter. Okay, timur tu sebelah mana? Okay, ini arah mata angin. Ke atas ni utara, bawah ni selatan, kanan ni timur, sebelah kiri ni barat. Kalau dia kata timur, sebelah kanan. Kalau kanan maksudnya positif ke negatif? Positif. Kita lihat soalan nombor 3. Padankan setiap yang berikut. Okey, sekarang ditanya integer ataupun bukan integer. Negatif 6. Ini nombor bulat tak? Ini 6 ni nombor bulat kan? Kalau nombor bulat, dia integer ke bukan? Dia ialah integer. Padankan cantik-cantik guna pembaris. Okey, sekarang yang ni 3/2/3. Ini ialah nombor apa ni? Ini ialah nombor pecahan. Kalau nombor pecahan, dia integer ke bukan? Dia bukan. Sifar. Sifar ini ialah integer ke bukan? Integer. Salah. Sini. Okey, seterusnya negatif 2.5. Ada titik. Titik ini ialah nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan dia perpuluhan. Kalau nombor perpuluhan, dia bukan integer. Positif 12. Ini nombor bulat. Kalau nombor bulat, dia ialah integer. Yang ini 4/5 per. Ini ialah nombor pecahan. Kalau pecahan, dia bukan integer. Soalan nombor 4. Tulis benar pada pernyataan yang betul, palsu pada pernyataan yang salah. Okey, soalan ini juga soalan tipis 1. 5 adalah kurang daripada sifar. Okey, kalau tak nampak, kita buat garis nombor dulu. Tengah sini ialah sifar. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Anak panah. Sini negatif 1. Sini negatif 2. Ni negatif 3. Ini negatif 4. Dan seterusnya. Anak panah. Okey, jadi dekat sini negatif 5 kurang daripada sifar. Betul ke? 5 ni duduk sebelah kanan sifar ni kan?
Kalau dia duduk sebelah kanan, maksudnya dia lebih besar lah. Jadi benar ke palsu ni pernyataan ni? Palsu. Sepatutnya dekat sini dia kena tulis adalah lebih besar. Jadi dekat sini tulislah jawapan dia palsu. Soalan B. Negatif 2 adalah lebih daripada negatif 7. Lebih. Negatif 2 ni dia duduk dekat sini. Negatif 7 dekat kiri ni kan. Negatif 7 ni dia dia lebih kecil. Negatif 2 ni lebih besar. Negatif 2 adalah lebih. Maksudnya dia lebih besar. Betul ke palsu ni? Jadi benarlah. Dia negatif 2 ni sebelah kanan kan. Dia tak ada duit RM2 je. Yang ini dia tak ada duit RM7. Jadi dekat sini betul lah. Negatif 2 tu lebih daripada negatif 7. Negatif 3.5 adalah kurang daripada negatif 3. Benar ke palsu? Negatif 3 kat sini. Negatif 3.5 dekat sini. Jadi negatif 3.5 ni kecil lagi. Negatif 3 ni besar lagi. Jadi betul ke tak ni? Benar ke palsu? Negatif 5 kurang. Benar. Soalan D. Negatif 20 adalah lebih daripada negatif 15. Dekat sini negatif 20. Dekat sini negatif 15. Negatif 15 ni duduk kanan kan. Negatif 20 ni duduk kiri. Jadi dia kata negatif 20 lebih. Betul ke lebih tu? Palsu lah kan. Sepatutnya negatif 20 ni kurang daripada negatif 15. Jadi dekat sini palsu. Soalan nombor 5. Lengkapkan garis nombor dengan nombor yang diberikan. Dekat sini dia bagi negatif 4, 4 negatif 2. Jadi dekat sini kita susun lah. Kita tengok dekat sini 2 kan. Negatif 4. Lepas tu ni negatif 2. Yang lebih kecil ialah negatif 4. Jadi kita tulislah negatif 4 ni belah kiri. Negatif 2 ni besar sikit daripada negatif 4 ni. Jadi kita tulislah kanan dia. Lepas tu 4 ni paling besar. Kalau paling besar tulislah dekat kotak yang last ni. Kita tengok soalan A. Yang ni hutang RM9. Ni hutang RM27. Ni hutang RM45. Dekat sini dah ada hutang RM36. Jadi di antara 3 ni, mana yang lebih banyak hutang? Yang ni hutang RM36 je. Yang ni hutang RM45. Ni hutang RM27. Ni hutang RM9. Jadi yang lebih banyak hutang ialah negatif 45. Jadi kita tulis sini negatif 45. Lepas tu kat sini hutang 18. Ini hutang 36. Tengah-tengah sini hutang berapa? Hutang 27. Negatif 27. Jadi paling kanan ini berapa nilai dia? Dekat sini ialah negatif 9. Okey, sekarang yang ini kita tengok dia ada bagi nombor positif 13, negatif 26, negatif 52, sifar. Jadi dekat sini kita ada negatif 39. Ini negatif 13. Negatif 39 sebelah kiri. Kita cari nombor besar daripada 39. Berapa? Dekat sinilah kan. Negatif 52. Okey, yang besar sikit, yang nombor yang kecil sikit daripada 39 ialah nombor 26. Tapi dia negatif 26. Okey, yang ni dah. Yang ni pun dah. Sekarang ni negatif 13. Kita ada kosong dengan 13. Jadi kat sini kita nak letak sifar ke nak letak 13? Kita letaklah sini sifar, sebelah kanan dia ialah 13. Okey, soalan C. Kat sini ada negatif 8. Ni ada 10. Ini ialah nombor positif. Ini ialah nombor integer negatif. Ini integer negatif. Ini integer negatif. Jadi ini 8 je. Jadi kat sini berapa agak-agak nilai dia? Mestilah cari nombor lebih besar daripada 8 berapa? Lebih besar daripada 8 ialah 14. Jadi kita tulislah negatif 14. Lebih besar daripada 14 nombor 20. Jadi dekat sini negatif 20. Okay, ini pun dah siap. Sekarang dekat sini ada dua pilihan. Kita nak letak negatif 2 ke nak letak 4. Okay, sekarang kita tengok kalau di sebelah kiri nilai dia
negatif kan, di sebelah kiri garis nombor. Jadi dekat sini negatif 2. Kat sini kita letak 4. Sebab ini positif, ini negatif. Positif mesti duduk di sebelah kanan, negatif di sebelah kiri. Soalan 6. Banding dan susun integer berikut dalam tertib yang diberikan. Okey, kita lihat soalan A ni, dia ada 5,000, ini positif, ini negatif 50,550, ini positif 55, ini negatif 505, ini negatif 5505. Dia nak tertib menurun. Maksudnya nombor dekat sini besar, dekat sini kecil lah, paling kecil. Jadi nak ingat, kalau tertib menurun, kita mesti lihat nombor positif di sebelah kiri, sebelah kanan nombor negatif. Okay, jadi dekat sini kita tengok dululah nombor yang positif 5,000 dan juga 55. Jadi mana yang lebih besar di antara dua ni? 5,000 kan? Jadi kita tulis dulu 5,000. Kemudian berapa? 55. Okey, dah siap ni dua. Okey, di antara tiga ni, negatif 50550, negatif 505, negatif 5505, kita nak tulis yang mana dulu? Kita tengok sini. Ni hutang RM50,550. Yang ni hutang RM505. Yang ni hutang RM5,505. Yang ni 50, ini ratus, ini ribu, ini puluh ribu. Jadi yang mana dulu kita nak tulis? Kita tulislah hutang ratus. Kita tak ada duit RM500 je. Yang ni tak ada duit RM5,000. Ini tak ada duit RM50,000. Jadi kita tulis sini negatif 505, negatif 5505, negatif 50550. Okay, soalan B. Negatif 333, 30, negatif 3003, negatif 330, 303. Dia nak tertib menaik. Kalau nak tertib menaik, maksudnya di sebelah kiri nombor negatif, di sebelah kanan nombor positif. Jadi dekat sini kita kena tengok dululah nombor negatif yang mana. Yang ini, yang ini, yang ini. Di antara tiga ni kita nak tulis yang mana dulu? Ni hutang RM333. Ni hutang RM330. Ni hutang RM3,000. Jadi yang lebih tak ada duit yang inilah, negatif 3003. Lepas tu yang mana? Yang atas ni ke yang bawah ni? Yang atas ni RM333. Yang ni RM330 je. Jadi kat sini negatif 333, negatif 330. Okey, dah siap ni 3 benda ni. Sekarang ada 30 dan juga 303. Di antara 30 dan 303, yang mana yang lebih kecil? 30 lebih kecil ke 303 lebih kecil? 30 lah lebih kecil kan? Jadi kita tulis 30 dulu, lepas tu 303. Okey, yang terakhir, dia nak tertib menurun, dia mesti positif dulu, baru negatif. Okey, jadi kita tengok sini, nombor positif, ini 23,400, ini 51,090. Jadi yang mana yang lebih besar? Yang ini kan? Jadi kita tulis 51090. Kemudian, nombor inilah 23400. Okey, sekarang dah siap ini. Dia nak lagi nombor negatif pula. Jadi dekat sini hutang 45,000. Yang ni hutang 65,000. Jadi yang mana yang kita lebih banyak duit? Kita lebih banyak duit yang inilah kan. Jadi negatif 45,010. Ni hutang 45,000 je. Yang ni hutang 65,321. Jadi tamatlah untuk
subtopik 1.1 kita. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.